Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Binti Hashim. Nombor kad mintik 18DHF 19F2039. Dalam projek akhir ini, saya akan membuat video yang akan menerangkan aktiviti dan memperhatikan kemahiran kembara. Jom kita ketahui dahulu apa itu kembara. Kembara adalah menjelajah yang bawa kepada penemuan perkara dan pengalaman yang baru. Ia bertujuan untuk memupuk perasaan cinta ke hutan, tumbuhan dan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Ia juga membentuk sikap bekerjasama, berkomunikasi, pembentukan jati diri dan berkepimpinan. Dalam kembara ini, ia mempunyai aktiviti mendaki, jangka trekking, berkayak, aktiviti luar dan pelbagai lagi aktiviti lasak yang lain. Tempat menarik untuk aktiviti kembara iaitu seperti Gunung Kinabalu Sabah yang mempunyai pelbagai aktiviti yang menarik untuk dilakukan seperti swimming, diving dan sebagainya. Selain itu juga kita juga boleh melukai Gua Batu Kapur dan juga dapat melihat sendiri matahari terbit dan terbenam. Seterusnya di Bukit Broga, Selangor. Aktiviti yang boleh dilakukan seperti hiking dan sebagainya. Seterusnya, alatan aktiviti kembara merupakan peralatan asas yang perlu dibawa ketika mengembara atau perkemahan, iaitu kemah, backpack, first aid yang paling penting. Seterusnya, kemahiran membaca kompas. Kompas digunakan bagi menentu arah sesuatu tempat sama ada di atas atau di permukaan bumi. Ketetapan sesuatu kompas adalah bergantung kepada kepekaan jarumnya yang mudah dipengaruhi, keadaan sekeliling terutamanya badan besi dan magnet. Dua jenis kompas yang selalu digunakan ialah kompas prismatik dan kompas silver. Kompas yang selalu kita guna adalah kompas silver yang paling sesuai untuk digunakan dalam aktiviti orienteering. Jom kita mengetahui cara membaca kompas. Pertama, dial iaitu permukaan di mana tertera nombor dan huruf seperti pada permukaan jam. Kedua, visor iaitu pemidik sasaran. Ketiga, kaca pembesar untuk pembacaan pada angka. Keempat, jarum penunjuk. Kelima, tutup dial dengan dua garis bersudut 45. Keenam, alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menampung kompas pada saat meminti. Seterusnya, tata cara mendirikan kemah. Definisi kemah ialah mendirikan kemah untuk tempat kediaman sementara bagi berteduh dan bermalam. Kemah diperbuat daripada kain tebal atau kain layer yang ditegakkan pada tiang besi atau kayu ataupun tali. Lokasi kemah yang adalah selamat dan sesuai iaitu tanah yang kukuh dan berdekatan dengan sumber air. Sekiranya tanah berpasir atau tidak padat, letakkan batu di atas keempat-empat besi pacak. Ia bagi mengelakkan kemah tercabut atau tidak stabil apabila angin bertiup kencang. Okey, cara memasang kemah. Pertama, pastikan kedudukan tirai kemah adalah ke arah yang dikehendaki. Kedua, mulakan dengan masukkan flexible poles rangka lentur sebagai rangka kemah. Ketiga, setiap hujung poles dimasukkan ke dalam lubang penjuru kemah, iaitu lubang yang paling hampir dengan kemah. Keempat, seterusnya, ikat kedua-dua flex poles bagi menstabilkan rangka kemah. Kelima, masukkan besi pacak berbentuk L ke dalam lubang penjuru kemah dan benamkannya. Sekiranya perlu, letakkan batu atas besi pacak bagi memastikan kemah kukuh dan stabil. Keenam, letakkan top cover dan cakok pada tempat yang disediakan agar top cover tersebut tidak melayang. Dan terakhir, yang ketujuh, kemah yang telah siap dipasang. Okey, seterusnya, kemahiran jenis ikatan dan simpulan. Dalam ini saya akan menyediakan dua jenis ikatan,
iaitu ikatan buku sila dan ikatan putih kasih. Kemahiran asas berkaitan ikatan dan sepulan amatlah penting dalam perkemahan. Dalam kraft tali, ia penting untuk membuat ikatan pada pelbagai jenis kraft dalam aktiviti perkemahan. Seterusnya, peraturan keselamatan ketika melakukan aktiviti berkebara. Berikut adalah beberapa langkah keselamatan yang harus anda patuhi semasa berkemah atau bereaksi. Pertama, pakai pakaian yang bersesuaian. Kedua, mesti mengetahui tahap kesihatan sebelum menyertai aktiviti kebara. Ketiga, pastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan mencukupi. Empat, pastikan peralatan atau kemudahan yang digunakan selamat dipakai. Kelima, pastikan keadaan persekitaran selamat. Keenam, sediakan peti kecemasan dan catat nombor ambulans sekiranya berlaku kemalangan. Ketujuh, sentiasa ikut peraturan yang disediakan. Dan yang terakhir, kaedah menyelamat di hutan, laut, sungai dan atas gunung. Apabila berlaku sesuatu situasi kecemasan, jurulatih fasilitator peserta perlu berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat kemalangan kepada pihak yang terlibat. Sistem arahan kecemasan ini adalah merupakan panduan untuk melancarkan proses memaklumkan situasi kemalangan dalam program bereaksi luar. Ini adalah kaedah menyelamat. Pertama, kenal pasti kemampuan diri dan ahli kumpulan. Kedua, kenal pasti dan patuhi papan tanda dan bendera keselamatan. Ketiga, bergerak ke tempat yang lebih selamat sekiranya berlaku kecemasan.